Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada hari ini bersama saya Muhammad Khairi bin Kamuddin. Hari ini kita akan adakan satu sembang-sembang bersama usahawan. Okey, hari ini usahawan yang agak unik dan pelik sikitlah. Okey. Biasa kan kalau kita ada rumah, rumah kita ada semut, anai-anai. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa nak buat. Ini saya dapat menghubungi usahawan ini sebab rumah saya ada anak-anak dan saya menghubungi dan saya menggunakan produknya sangat bagus. Okey, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama beliau ialah Umar Fidai, berpendidikan Diploma of Business Management dari Politek Mara College, graduate pada 2011. Okey, nama bisnes ialah Fidai Rahman Resources. Produk yang paling popular ialah Warzi. Okey. Jenis perniagaan ialah pest control produk dan services. Betul ya? Okay, Assalamualaikum. Encik Umar, sihat ke? Waalaikumsalam, sehat, sangat-sangat sehat. Okey. Okey, harap okey. Bisnes okey? Bisnes okey, hari-hari jalan lah. Okey. Okey, tanpa berlengah masa lagi, saya ingin bertanya kepada Encik Umar. Okey, boleh tak Encik Umar terangkan sikit tentang apakah produk yang dijual sejak bila produk ini dijual? Okey, saya mulakan. Mula-mula saya Umar Fidai, okey. Seperti yang Cik Khairi pun dah gunakan produk saya sebelum ni, saya nak cerita sikit macam mana terhasilnya produk ni. Produk ni sebenarnya terhasil pada tahun 2017 kalau tak salah ya. Dia terhasil mula-mulanya kita cuba kita guna sendirilah produk tu pada kilang batik. Saya ada kilang batik kat belakang kat rumah ni. Tu bisnes mak saya lah. Okay. So first saya terjebak lah dalam bidang perniagaan ni kira daripada muda lagi lah. Semasa kecil lagi lah saya tolong mak saya. Mak saya buat perniagaan batik. Keluarga saya pun macam terdiri daripada usahawan lah kalau nama glamournya. Tapi biasanya peniaga lah, peniaga kecil-kecilan sahaja. First saya macam buat kerja dengan mak saya buat batik, tolong mak, tolong apa semua lah daripada segi kerja semua. And dari segi bisnes, first saya jalankan bisnes printing lah. Saya belajar untuk bisnes first mungkin lah masa saya mula-mula lepas habis belajar tu saya praktikal, saya buat jualan rumah. Semasa buat jualan rumah tu macam kita suka dengan situasi berbisnes ni, kebanyakan lebih pada marketing. And then second, dari segi teamwork yang ditunjukkan dia orang tu, kalau nak ikut cerita tu memang panjang lah. Okay, jadi saya pendekkan lah. Mula-mula bisnes yang saya sendiri saya handle bisnes printing. Dalam bisnes printing tu banyaklah yang saya belajar tentang bisnes. Dan kenapa bisnes tu gagal. Gagal tu biasalah asam garam lah bila kita buat bisnes ni. Dalam masa gagal tu saya ada seorang partner lah. Kira kami member daripada waktu belajar dulu. Masa belajar dulu kira kita orang kamcing lah, kira hari-hari keluar minum makan apa semua pergi kelas. Sekali lah first pengalaman pahit pada bisnes ni itulah bisnes printing. Saya start buat printing dan cerita dia macam ni lah. Kita untuk memulakan perniagaan tu betul-betul makan kudrat, tenaga, otak semua. Susah nak cerita benda ni. Okay, so maybe I skip je lah. Takut panjang sangat lah. Okay, saya cerita kenapa bisnes gagal. Bisnes gagal sebab masalah disiplin diri. Biasalah budak-budak lah. Kita
kita buka bisnes tu sepatutnya paling lewat pukul 10 pagi lah kita patut buka untuk start, untuk cari customer. Bisnes tak ada orang tu biasa lah, sebab kita tu macam dalam first month tu tak ada orang, second month tak ada orang. Lepas tu ada bila dapat customer, macam-macam lah, macam-macam jenis customer yang kita dapat. Ada yang tinggal barang, lepas tu bila dia suruh kita buat produk tu, kita buat lah produk dia. Masa nak ambil tu macam-macam alasan. Bayar separuh dulu, bayar deposit bila kita bagi barang. Tunggulah nanti saya bagi cek kat awak. Tak, cek sampai hari ni tak dapat-dapat. Yang cuma kita dapatnya baju yang lebihan diorang je. Dah baju diorang kita dah print, macam mana kita nak jual? Itulah salah satu lah. Duit tu sepatutnya kita guna untuk bayar sewa kedai apa semua. Tapi tak dapat nak buat benda tu sebab kita tak dapat cash, semua kita tak dapat, kita cuma dapat deposit je. Dapatlah RM10, RM20, lepaslah buat minum. Lepas masa kita ambil deposit tu, untung tu tak dapat. Jadi cuba juga jual baju yang diorang dah buat tu, tapi tak berjaya. Last kita pun bagi sedekah kat anak yatim lah. Kalau ada orang mana yang nak tu kita bagi je. So skip lah macam mana tercetusnya produk saya. Ni Spreja. Nama asal dia Spreja, Wazi. Sekarang nama Wazi. Dia tercetus sebab semasa bapak saya dia pencen. Lepas dia pencen tu dia macam dah tak ada benda nak buat apa semua. So kita try and error lah masa tu, suka-suka lah buat bisnes ni. Sebab produk ni kita guna sendiri pun menjadi. Produk yang kita buat ni lain sikit daripada yang lain sebab dia daripada sukatan dia tu. Sukatan kita cipta sendiri. Jadi sukatan tu kita tak boleh cipta berapa banyak apa semua. So produk lain yang kita guna tu anak-anak tak mati. Jadi complicated lah, still lah masih ada anak-anak apa semua. Kilang tu bagai nak runtuh lah, kayu pun dah nak hancur, pegang je reput. Tapi okey, alhamdulillah selepas cuba produk ni, anak-anak semua dah tak ada terus. Kenapa anak-anak tu boleh mati? Sebab kita dalam ni ada satu chemical yang dipanggil untuk chain reaction. Bila kita sembuh kawasan tu, bila semut atau anak-anak lalu kat situ, dia akan tersentuh, dia automatik dia sendiri akan menjadi umpan. Bila dia menjadi umpan tu, dia akan tersentuh dengan anak-anak yang lain lah. Bila anak-anak yang lain terkena berjangkit tu yang sampai ke queen dia. Bila sampai ke queen dah tak ada ratu, bila tak ada ratu, biasalah macam mana dia nak membiak lagi sebab sedangkan ratu tu melahirkan dia. Sebenarnya kita memulakan perniagaan ni first kita start daripada bawah. Kita cipta produk tu tanpa brand, tanpa apa, kita cuma buat Spreja dan catchy tagline lah. Tagline kami adalah sembuh sini mampus sana. Okey. Sembuh sini mampus sana tu disebabkan oleh reaction dia lah. Masa mula-mula kita buat produk ni biasalah bapak saya lah yang memulakan, yang menggerakkan benda ni. Bapak saya bukanlah seorang businessman, tapi dia adalah seorang marketer yang terbaik yang pernah saya lihat. Better daripada bos-bos saya yang lepas. Saya banyak kerja dari segi marketing, and bos cara dia entertain customer, cara dia cakap dengan customer bukanlah cara yang memujuk orang untuk beli, tapi dia lebih pada terangkan kelebihan produk ni. Kalau tak puas hati dia macam berani lah, kalau tak puas hati boleh datang balik
bagi tahu tak menjadi. Okay, first memanglah adalah kesan yang tak menjadi tu. Okay, lepas tu kami macam retweet balik lah benda ni. Kira kami pastikan betul-betul menjadi. Okay, then yang macam customer yang komplain tu kita bagi lagi macam warranty. Kita bagi satu lagi, so dia guna sekali lagi. Okay, maknanya bila lepas dia guna tu, anak-anak terus hilang. Jadi masa tu kami macam tambahkan sikit sukatan untuk memperkuatkan lagi lah ada produk ni, biar dia betul-betul menjadi betul-betul strong lah. And dari segi kelemahan produk ni, bukan nak kata kelemahan produk, tapi dari segi kelemahan dalam bisnes ni sendiri, seorang customer pakai benda ni satu set ni sebab dia tahan hingga setahun. Jadi bila kita pakai benda ni mungkin 8 hingga setahun kita tak nampak serangga yang akan lalu kat sini. Macam saya sendiri pakai dalam bilik saya guna yang botol besar. Yang botol besar ni dah setahun lebih kot, dah hampir 2 tahun guna. Masih tak habis sebab saya guna untuk lipas je. Saya berperan dengan lipas hari-hari. Jadi first saya guna tu banyak kira sampai sini untuk hapuskan lipas tu. Second, bila ada lagi saya guna lagi sampai sini. Sekarang dah tinggal banyak ni, masih lagi tinggal dah 2 tahun, lipas dah tak ada. Still dari segi lipas tu dia kurang sikit tapi boleh pakai. Dan kami tahu benda ni pun daripada customer sendiri. Customer yang bagi tahu kami, dia cakap dia cuba sembuh untuk semut. Sebab produk ni asalnya kita buat untuk anak-anak je. Tapi bila customer cakap semut okey menjadi, semut hilang terus. Jadi masa tu kita tengoklah, buat kajian lah sikit kenapa semut tu menjadi. Rupanya cara pergerakan semut tu sama macam anak-anak, dia akan bersentuh. Sebab itulah dia mati semua. Dia ratu pun tak ada. And second, untuk lipas tu pun daripada customer cakap lipas menjadi. Dan ada juga yang guna, yang cerita kat saya, dia cakap kalau kucing berak kat kawasan tu, sembuh je spray ni dekat kawasan tu. Wazi ni, sekarang nama dia Wazi lah, dululah Sprayja. Tapi kalau nak search boleh je search Sprayja atau Wazi, mana-mana lah. Tapi Sprayja lah nama yang lebih glamour. Kira kalau search Sprayja tu, terus akan jumpalah produk ni. Kalau Wazi tu mungkin akan bercampur dengan filem-filem apa semualah yang daripada Amerika. So bila kita guna produk ni untuk semut apa semua menjadi, feedback daripada customer pun macam okey, positif. So jadi itulah yang buatkan kami masih meneruskan produk ni. Masa mula-mula promosi tu biasalah pasar pagi kami masih lagi menjalankan pasar pagi sebelum PKP, and juga join dari segi yang bila government agency yang support kami tu bagi bantuan macam booth ataupun ada event-event dia orang. Kalau cantik apa semua, kami akan join lah. Bukan kami lah, maknanya saya sendirilah akan turun padan yang pergi untuk buat sale. So saya tak expect sale sangat, banyak sangat lah. Cuma at least ada customer yang tahu, yang bertanya pada saya. Kadang-kadang kita tak ada sale pun tapi masih lagi buat benda tu. Rugi tu tak payah kira lah, memang rugi. Tapi kurang-kurangnya orang kenal. Tapi bila dapat seorang customer guna, dia macam ni lah, apa, sembuh sini mapusan lah. Sembuh sini mapusan lah. Bila seorang customer guna, dia pun akan cerita kat customer lain. Setakat ni kami lebih pada word of mouth walaupun dah 3 tahun, sebab
dana masih tak mencukupi. Um, Produk ni yang sebenarnya kenapa kami jual produk ni, sebab ia terlampau berkesan. Oh, dari segi customer tu, customer rasa beruntung dan berbaloi dengan bayaran, dengan harga yang kami buat sekarang ni. Dekat sini 50, tapi dia sebenarnya kami ada lagi lah promosi untuk harga yang lebih rendah, depend pada hari-hari ataupun pada ejen tertentu. Okay. Then apa lagi sejak bila dah cakap. Okay. Produk yang dijual, inilah produknya, racun serangga. Kalau nak tengok lebih dekat, ia nama Wazi. Kalau kat sini ada benda ni, cukup benda ni. Kalau nak beli, bolehlah beli. Kalau brand tak ada benda ni, kalau cilik-cilik sikit tu mungkin ada yang ada dah cuba tiru nama ni. Okay. Macam mana perjalanan produk ni perjalanan produk ni daripada tahun pertama. Okay. Sambutan tu agak menarik, and macam mana? Dari segi jualan tu tak adalah menarik macam juta-juta, ribu-ribu macam dalam filem lah. Dalam filem tu kalau cakap kau lah pekerja 5 juta. Oh, berapa juta projek tu? Juta-juta tak ada. Ni reality punya. Bila reality ni, biasalah dapat RM10 pun jadi. Kurang-kurang ada daripada tak ada. So tak adalah indah sangat, tapi lepas perjalanan setahun, tahun pertama, tahun kedua tu sale tu macam menurun. Jadi kami cuba tukar strategi sikit. So macam mana, ada apa nak tanya ke apa? Kalau nak tanya boleh tanyalah. Okay. Mengapa mesti produk ni? Mengapa pilih produk ni? Mula-mula saya fikir kalau saya kerja dengan orang, saya kerja macam biasa juga, sebab saya kerja, nak kata rajin, taklah rajin, tapi bolehlah buat kerja, nak mengembangkan idea apa semua, nak bagi remark, macam mana nak lebih berdaya saing. Sebab benda tu saya banyaklah belajar daripada buku-buku bisnes lah terutamanya. Kalau nak kata belajar universiti, tak adalah pandai, bengap juga universiti pun, result tak cantik pun. Tapi bila kita dah sampai satu tahap, kita fikir ke mana hala tuju kita, di mana kita 10 tahun lagi, apa kita nak buat. And masa tu saya fikir, daripada kita mengkayakan orang lain, baik aku kayakan bapa aku sendiri. Masa tu, lepas tu bincanglah dengan bapa, ayah lah dengan papa, tanya dia macam mana ni, nak buat tak. Sebab dia government, bapa saya kerja government. Masa tu lepas dia pencen tu, dia macam biasalah government dah pencen, dia jalan-jalan je lah. Dia boring, tak tahu nak buat apa. Dia buatlah benda ni. Benda ni pun dia cakap suka-suka je, sambil-sambil jual kat pasar pagi. Dia tak nak kembangkan benda ni. Dia cakap tak apalah, buat biasa-biasa je cara kampung. And masa tu macam saya perlukan duit, jadi saya sendiri pun tak ada duit. Naklah juga merasa macam mana cabaran semua kan. Sebab bila kita kerja dengan orang, kita cuma macam orang tu cakap kita pun Lepas saya pernah kerja macam, tak nak cakap lah syarikat apa, kira dalam bidang marketing jugalah. Kita manager tu macam bila tunjuk cara dia nak buat kerja tu, cara dia nak attract customer tu macam mendayu-dayu, memujuk. Saya tak kata cara tu salah, tapi cara tu betul. Kita macam buat orang kesian kat kita, beli
Tapi macam saya macam bila kita buat macam tu, orang kesian kat kita, orang beli sebab kesian. Tapi kita macam produk kita ni tak ada, kita tak yakin dengan produk. Kita macam okay, belilah. Beli dapat tu, dapat ni, kesian anak-anak, ibu, isteri apa semua kan. So saya macam takkan aku nak buat macam tu kot. Ego ada lah macam tu. Akak macam ada ego lagi lah. Bila kita terang kita entertain customer, entertain customer macam mana? Klien customer baik. Sebab macam dalam hidup ni saya macam percaya kalau kita buat baik, orang akan balas kita baik. Jadi that's why lah saya cuba jadi sebaik mungkin. Lagi satu mungkin daripada didikan keluarga saya, family saya selalu tolong orang kampung lah terutamanya. Family, semua masalah family semua datang sini, datang dalam family. Jadi secara tak langsung saya sendiri pun terlibat. Dan kenapa boleh pilih produk ni? Macam saya cakap lah, ni produk daripada yang terhasil daripada family and family business. Dah sambutannya agak baik, better daripada produk-produk yang saya jual. And saya cuma perlu ceritakan macam mana produk ni, function produk ni pada customer. Saya tak perlu pergi kat customer, belilah, ni baik untuk rumah cik. Kalau cik guna, semua masalah hilang kat rumah cik. Dia tak tahu yang bayaran bulan-bulan tu akan meningkat kepala sampai ada yang tak bayar. Tapi itulah realiti bisnes. Ada yang tak bayar tu risiko soal bisnes main tangguh lah. Tapi benda tu macam saya tak perlu nak ni sangat lah. Macam guna je lah apa yang dia ajar. Tak perlu nak fikir nak tarik customer, ada customer tak ada customer pun tak apa. Dari segi income tu menarik lah juga, dapatlah 2-3k income yang sebelum saya buat benda ni. Ni tak adalah tinggi, tapi sebab kita lebih pada commission. Kalau dulu tu kerja tu memanglah best. Okay. Okay, Cik Omar, boleh tak saya nak tanya sikit lah. Kan waktu PKP hari tu kan, kita tak boleh keluar. Ada tak kesan PKP tu kepada perniagaan Cik Omar? Masa PKP tu, dari segi kesannya, kebanyakan kesan yang diberi pada perniagaan kami adalah positif. Tak adalah macam kebanyakan orang negatif kan, dia macam tak dapat tu, tak dapat ni. Sebab kami menjalankan bisnes secara online, jadi customer spend more time ke dalam shopping app. Jadi makin ramai customer kami dalam shopping tu, dalam shopping app yang guna masa dia orang kat situ dan cari barang. Bila customer duduk kat rumah, dia orang pun nampak masalah yang ada kat rumah. Jadi sale kami tu melonjak dalam 3 kali ganda agaknya. Hingga 3 kali ganda sale secara online. So dari segi cabaran, sebab saya tak buka kedai, semua yang ada semua produk yang kami buat kat rumah, semua sendiri, daripada pembungkusan, pembuatan. Cuma kami tak melakukan servis je lah masa PKP tu. Biasa kami dalam sebulan tu kami ambil juga servis. Sebulan tu adalah 2, 3, 4 macam tu lah. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Sebab kami lebih fokus pada jualan produk. Kalau yang jenis kami buat servis tu, bila masalah dia terlampau besar, bila rumah tu macam dah nak runtuh, jadi tak dapat nak elakkan. Anak-anak tu terlalu banyak. Kalau sikit, walaupun dia call kami untuk servis, kami tengok dulu kawasan tu. Kalau dia tak perlukan untuk
perlukan servis tu, kami cuma saja dia beli je benda ni. Sebab masalah tu terlalu kecil. Jadi tak berbaloi dia nak spend sampai ribu-ribu. Jadi guna benda ni satu habislah dalam habis-habis pun 300 kalau paling banyak lah tu. Masalah dia orang dah selesai. Guna dulu satu first, lepas tu tak jadi juga guna kali kedua. Tapi biasa bila dah guna untuk kali kedua tu, masalah tu dah hilang lah. Dia orang tak ada lagi masalah macam ada serangga, semut pun tak ada. Okey. Cabaran pada diri sendiri lah, tak boleh nak keluar. Itu je lah. Kita tak boleh nak jumpa orang tu, tak boleh nak jumpa orang ni. Kita nak minta sesuatu pun tak boleh. Cuma dari kerajaan dah bagikan duit sikit-sikit, dia okey lah. Ringan sikit beban kami. Okay, Cik Omar, saya nak tanya. Okay, bagaimana mungkin Cik Omar boleh tunjukkan sekali lagi bagaimanakah untuk mendapatkan produk ni? Di mana, di Shopee ke, Facebook ke? Dan boleh tak tunjukkan sekali lagi produk tu bagi semua orang nampak? Okey. Inilah produk saya. Ya. Nampak? Inilah produk saya. Nama dia, kita dah buat branding untuk produk ni. Tahun lepas kita buat branding. Jadi sekarang dia dah dilindungi oleh Akta Harta Intelek. Buat tahun lepas, tapi tahun ni baru dapat kelulusan. Okey, inilah produk dia. Wazi ataupun boleh cari di Shopee. Kebanyakan di Shopee lah. Kalau di internet mungkin kita dapat benda tu, jumpa juga benda tu. Shopee, cuma kalau kita beli di Shopee, tuan-puan boleh apa ni, lain lah dari segi postage lebih murah apa semua. Ada banyaklah kelebihan dalam Shopee tu. Harga pun lebih murah, jadi boleh pilih daripada ejen-ejen kami yang sudah ada. So kalau pergi Shopee, type je Sprayjah, Sprayjah. Kita ada dua. Yang ni yang kecil. Kalau yang kecil ni untuk semut sudah boleh. Kalau untuk semut lipas dalam kereta, semut kat rumah, dah boleh guna. Cuma kalau untuk anak-anak, kita tak tahu anak-anak tu dah berapa lama ada kat situ. Jadi satu tu mungkin tak cukup, jadi perlukan dua lah. Biasa kalau pakai yang ni memang dah tak ada terus lah. Cuma kalau tak cukup, boleh order lagi satu. Dan masalah tu akan selesai. Shopee lah. Kalau nak cari kat Shopee, sama ada Sprayjah ataupun Wazi. Okey. Okey, Cik Omar, soalan yang saya yang terakhir. Okey, apakah saranan Encik Omar kepada golongan-golongan muda untuk menceburi bidang keusahawanan? Tu golongan muda lah kalau nak menceburi bidang keusahawanan. Untuk golongan muda macam saya pun pernah muda, masih muda. Okey. Susah sikit benda ni sebab dia macam menguji tahap kesabaran, disiplin, banyak dia menguji ni. Tapi bila dah masuk, kita dah cuba sesuatu, kalau benda tu menjadi, kita teruskan. Kalau tak menjadi, contoh kalau orang muda nak buat bisnes, mula-mula tu biasalah nak cari customer, nak cari market, pasaran. Kalau yang hebat sikit, nak cari pelabur. Benda tu banyak kena belajar. So untuk orang muda yang nak menceburi bidang perniagaan ataupun nak menjadi lebih glamour, seorang usahawan. So korang kena cari dari segi produk tu,
produk apa yang dapat membantu menyelesaikan masalah orang, bukannya produk shop sendiri. Uh, dan perlu tahu macam mana untuk especially jaga kewangan. Mungkin kita nak belanja, kita tengok orang lain, oi pakai kereta tu, oi pakai benda tu, oi aku nak juga, pakai iPhone, aku nak juga iPhone, mahal. Bapak sekali beli 3,000, 4,000. Dapat je tayang. Tapi kalau betul-betul nak buat bisnes, jangan membazir lah. Kalau boleh tinggal kat rumah family, tinggal je kat rumah family, tahan je kejap. Kalau cari je cara-cara macam mana nak kembangkan bisnes. Jumpalah kalau ada sifu-sifu, saya tak berapa sangat sifu ni, tak pernah pun. Tapi kalau betul-betul nak belajar, kalau nak betul-betul nak buat bisnes, kalau boleh spend pada diri sendiri lah. Macam duit yang kita ada tu, spend pada diri sendiri untuk self development. Contoh, belilah buku bisnes. Buku bisnes tu lebih pada bukanlah strategi untuk buat bisnes apa semua, tapi lebih pada mindset. Kalau boleh, kalau nak free, buka je YouTube, boleh belajar tentang mindset, macam mana kita nak jadi tough, mental kita tough. Kalau nak buat bisnes ni, mental kena tough. And dan kalau boleh tiru yang dah berjaya, tirulah orang yang dah berjaya. And kalau betul-betul tak tahu nak buat apa, memang tak tahu nak berniaga apa, cari produk yang dah ada kat pasaran tu. Produk macam kalau tahu kosmetik kan kat Malaysia ni okey, market dia power, market besar, walaupun ramai pesaing, ramai juga jadi jutawan. Jadi je dropship dia orang dulu. Belajar sikit-sikit, dia akan train untuk macam mana kita nak jual. Dan at least korang-korang kita dapat tahu, macam ni dia orang, cara dia orang buat bisnes. Macam saya pernah masuk untuk sistem agent, jadi saya tahu, dia buat bisnes, dia tak pakai pun duit dia. Orang nak kerja dengan dia, kena bayar kat dia. Lepas tu bila jual produk dia dapat kalau orang berhenti pun dia tak rugi, dia masih lagi dapat duit. So at least cubalah dulu. Kalau kita tak pernah mencuba untuk buat bisnes tu, macam mana kita nak tahu benda tu boleh pergi jauh, berjaya atau tak. At least kalau korang macam buat benda tu, korang rasa boring, korang macam tak ada mood, cuba cari macam alternatif lain ke, benda yang dapat buat kita teruja. Kalau nak buat bisnes, kalau kita tak suka, memanglah susah. Contoh sekarang video pun boleh buat bisnes, macam-macam boleh buat bisnes. Sekarang kita ada internet membantu kita, sangat-sangat membantu. Dulu kalau nak buat marketing apa semua, kita kena pegang flyer, duduk depan bank, depan hospital, hulur. Lepas tu tengok flyer dalam tong sampah. Biasa kena handle rejection tu. Sebab tu mental kena tough. Kalau mental koyak, habis. Memang bisnes tu lingkup. Dan tak semua bisnes berjaya. Ada juga yang akan fail. Macam saya sendiri, banyak fail. Tapi kita kena teruskan mencuba. And kadang-kadang banyakkan berkawan lah. Tak kisahlah. Macam saya dengan Dr. Khai, berkawan walaupun dia first customer, tapi kita orang masih berkawan dalam Facebook. kat luar pun beli barang apa semua masih lagi. And dengan networking lah paling penting. Sebab daripada networking lah akan terjalinnya free marketing. Orang tu cakap, rumah aku ada anak-anak, aku ada member yang jual ubat anak-anak yang semut ni. Dia akan recommend kita. Jadi di situlah kita akan
dapat mengembangkan bisnes kita lah. Kadang-kadang kita tahu, member tu pakai produk apa, muka cantik ya. Tanya member tu. Kalau kita tak tanya, kita pun tak tahu lah tu. Tapi kita nak benda tu. Muka dia tu cantik lah, ibarat model bidadari. Aku nak tahu macam mana nak cantik macam dia. Tapi kita tak tanya. Kalau at least tanya, dia tak pakai produk tu. Lepas tu, tahu-tahu sekarang, biasa orang yang pakai produk tu, dia sendiri yang jual produk tu. Jamal usahawan sangat. And then, boleh belajar daripada situ. Dia belajar daripada pengalaman orang lain, daripada pengalaman sendiri. Kalau kita tak buat benda tu, kita tak tahu. Kita tak akan tahu. Macam kalau kita dah kerja, tapi kita benci kerja kita. Hari-hari benci, tak suka. At least masa kerja tu cubalah menabung sikit untuk dapatkan untuk buat bisnes. Cubalah lakukan aktiviti jualan walaupun secara kecil. Dapat RM10 pun, RM5 ke, okeylah sekurang-kurang kita buat juga. Itulah. Lepas tu yang paling penting sekali dalam bisnes ni networking cubalah belajar bertegur sapa dengan mereka. Kita buat bisnes zaman sekarang ni bukan macam dulu. Kita dengan bos-bos besar, bos kecil, bos halus, bos dinosaur apa semua tu, kita boleh berkawan dengan dia. Kalau tak dapat jumpa depan-depan, kadang-kadang bila kita tengah networking, kita jumpa dalam ni. Sekarang boleh video call. Mudah lagi, senang. Itulah. Networking lah paling penting. Nombor 1 networking. Nombor 2 belajar. Nombor 1 belajar. Belajar macam mana cara nak buat bisnes tu. Nombor 2 marketing. Marketing pun penting. Kena cari customer. Nak tahu market tu macam mana. Kalau orang macam contoh macam aku jual barang ni, kalau aku jual 10 botol sebulan selama setahun, macam mana nak hidup? Mati ya. Cubalah cari benda lain yang lebih dapat membuatkan orang panggil kita floating. Tapi kalau kita percaya dengan produk tu, kita nak teruskan produk tu, kita kena cari juga benda lain yang dapat buat kita untuk meneruskan kehidupan kita. Tapi dalam masa yang sama kita cuba kembangkan sikit. Dia macam baby umur setahun macam ni, umur 2 tahun macam tu, umur berapa? Umur tu dah boleh jalan, boleh berlari apa semua. Slow sekarang merangkak dulu, jalan, berlari. Itulah untuk memulakan perniagaan, itulah yang perlu tahu. Okey. Berkawanlah kamu. Kawan ramai tak apa, cinta seorang. Bini seorang, okey. Okay. Tempat lagi promosi diri Okay. So kita dah nak di akhir perbincangan ni. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan. Okay, saya sendiri ada produk Warzy ni. Okay, produk ni alhamdulillah saya pernah gunakan untuk di rumah lama saya. Rumah sekarang pun gunalah untuk halau cali. Alhamdulillah cali tak ada. Anak-anak pun dah tak ada, alhamdulillah. Berkesan lah. Saya bawa balik ke rumah saya, rumah mak saya, rumah mertua saya. Semua dah menggunakan Warzy ni. Okay, terima kasih Cik Omar kerana atas perkongsian yang baik. Okay, insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah kalau saya balik Kelantan, kita boleh jumpa minum air. Mari rumah. Mari kita. Okay, so kita ABC. ada giveaway tapi kita pensel. Okay. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Omar. So kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.